Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 7 Januari 2025. Sabah tidak akan melaksanakan hukum sebat di khalayak ramai seperti yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Terengganu baru-baru ini. Exco Agama dan Pendidikan, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata ini memandangkan Sabah merupakan negeri yang unik terdiri daripada berbilang kaum dan agama serta keharmonian agama, toleransi dan persefahaman menjadi teras rakyat Sabah yang hidup secara aman dan harmoni. Datuk Dr. Muhammad Arifin menegaskan bahawa kerajaan negeri menerusi pihak berkuasa agama akan kekal dengan hukuman yang sedia ada terhadap kesalahan takzir. Takzir merupakan hukuman yang dijatuhkan atas kesalahan yang tidak dinyatakan bentuknya oleh syarak. Beliau menyatakan demikian dalam satu kenyataan media susulan kenyataan Mufti Negeri Datuk Bungsu Haji Zafar yang menyokong pelaksanaan hukuman itu kerana ia mengikut syariat Islam. Datuk Dr. Muhammad Arifin berkata kenyataan Mufti itu tidak mewakili pendirian kerajaan negeri. Sehubungan itu, beliau berharap isu berkenaan tidak terus dipolitik atau menjadi bahan perdebatan oleh mana-mana pihak sehingga menimbulkan suasana yang kurang harmoni. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM bercadang untuk menambah baik penganjuran kursus pemantapan akidah dalam usaha mengukuh akidah umat Islam di negara ini. Ia juga sebagai usaha meningkatkan kesedaran dan kefahaman menyeluruh berkaitan isu akidah. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, selain menambah baik pengisian kursus, geran turut disalurkan kepada peserta bagi membolehkan mereka melaksana program keagamaan. Sudah pasti ilmu-ilmu yang mereka dapat, pengetahuan yang mereka dapat itu perlu disebarkan. Dan sekiranya mereka ada sedikit geran ataupun sedikit dana yang untuk mereka menggerakkan, itu mungkin sangat bermanfaat. Itu yang kita sedang fikirkan untuk usahakan daripada aspek tersebut. Ya. Dr. Zulkifli ditemui media selepas mengadakan lawatan ke Rumah Putra Harapan di Kampung Lohan 2, Ranau. Sebelum itu, Dr. Zulkifli merasmikan penangguhan kursus pemantapan akidah Siri 29-2024 di Masjid Al-Amal Kampung Luanti Baru Ranau yang disertai 20 peserta. Antara pengisian kursus termasuklah fardu ain dan kifayah, latihan mengurus aktiviti, pengucapan awam dan tazkirah, tahsin solat selain pengurusan jenazah. Dalam pada itu, Dr. Zulkifli mengajak syarikat korporat menyalurkan sumbangan bagi membantu mendapatkan dana pengurusan rumah anak-anak yatim. Sumbangan menerusi tanggungjawab sosial korporat itu secara tidak langsung akan dapat meringankan beban rumah anak-anak yatim, terutama kos pengurusan harian. InsyaAllah kita akan lihat bagaimanakah sektor-sektor korporat ini dapat membantu khususnya dalam Rumah Putra Harapan ini. Kita rasakan bahawa Rumah Putra Harapan ini adalah satu usaha yang murni yang dibuat oleh mereka-mereka yang inginkan melihat anak-anak kita berjaya. Rumah Putra Harapan di Kampung Lohan 2 Ranau diwujudkan sejak 2008. Kini menempatkan seramai 28 anak-anak yatim dari sekitar daerah Ranau. Terutama para dermawan lah. Dermawan untuk menyumbang dari segi pengurusan, makan minum, sekolah anak-anak ini dan juga pembangunan di tempat kompleks inilah. Sebab masih banyak lagi pembangunan yang perlu kami buat. Sumbangan yang diterima juga antara lain bagi menampung gaji, kaki tangan dan kos minyak kenderaan bagi menghantar penghuni Rumah Harapan ini ke sekolah. Sikap menghormati perbezaan adat, budaya dan agama merupakan asas kepada kemajuan pembangunan, pelancongan dan sosioekonomi penduduk di Tawau. Sehubungan itu, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan menyarankan 35 persatuan etnik di Tawau membuat perancangan dan berkongsi idea kreatif bagi mempromosi keunikan pakaian, makanan, adat resam dan seni budaya masing-masing. Selain mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat, ia juga boleh dijadikan produk pelancongan baru yang menarik untuk ditonjolkan kepada pelancong dalam dan luar negara selain penganjuran Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT.
Inilah juga harapan kepimpinan kerajaan yang ada pada hari ini supaya rakyat yang berbilang kaum, yang berbilang agama, yang berbilang suku ini sentiasa menghormati antara satu sama lain, sentiasa merapatkan kesatuan kerana negara dan negeri kita ini hanya boleh bergerak ke hadapan bila rakyat yang berbilang ini bersatu padu. Datuk Nizam ditemui media selepas majlis makan malam etnik di Tawau. Sementara itu, Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan, Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi, mahu kekayaan budaya kepelbagaian kaum di Tawau dikenali sehingga ke peringkat antarabangsa. Ini merupakan satu kekuatan yang saya fikir harus kita tonjolkan dan merupakan mungkin juga satu produk pelancongan dengan kita boleh bagi tahu kepada para pelancong bahawa di Sabah ini, di daerah Tawau terutamanya, merupakan satu tempat yang kaya dengan kebudayaan. Kita bukan hanya lagi melihat etnik dalam bentuk budaya, tapi kita sudah melihat apa peranan yang perlu dimainkan setiap etnik supaya Tawau dan negeri Sabah ini dapat dibangun dengan baik dengan kepakaran-kepakaran yang dimiliki setiap etnik untuk kita gabungkan. Majlis makan malam ini menghimpunkan 35 persatuan etnik Tawau bagi membina kerjasama baik dan mengatur strategi terhadap penganjuran pelbagai aktiviti kebudayaan. Memerang haiwan liar, comel tetapi takut dengan kehadiran manusia. Haiwan dilindungi ini tidak akan menyerang kecuali terancam. Adakah insiden serangan terhadap 3 individu di Tanjung Aru, Kota Kinabalu 11 September lalu menandakan bermula konflik memerang dan manusia? Iswadiman Samsudin ada laporannya. Insiden serangan memerang yang direkodkan di seluruh dunia dalam tempoh 10 tahun bermula 2011 hingga 2021 hanya 20 kes. Justru insiden yang berlaku di sebuah taman rekreasi di Bandaraya Kota Kinabalu tahun lalu hanya kes terpencil. Ini merupakan aduan yang pertamalah serangan memerang di Sabah dan saya yakin bahwa memerang itu menyerang disebabkan mungkin dia rasa terancam. Habitat ini boleh ditemui di kawasan sungai, bakau serta tasik. Haiwan ini dilindungi di bawah Enakmen Pemeliharaan Hidupan Liar 1997 dan menjadi kesalahan jika diburu atau dipelihara tanpa permit. Di Sabah terdapat 3 spesies memerang yang dilindungi. 2 daripadanya ialah memerang licin dan memerang kecil yang boleh ditemui di kebanyakan tempat. Kalau di area Kota Kinabalu ini daripada Putatan, sungai-sungai yang ada di sana, kemudian di kawasan Tanjung Aru dan di kawasan Likas juga ada, sehinggalah sampai ke Sepanggar. Pembangunan mampan berhampiran habitat memerang antara punca haiwan ini beradaptasi dengan manusia dan persekitaran. Itu sebab kadang-kadang kelihatan menyeberang di jalan atau bergerak di tepi jalan raya. Tetapi ini lebih kepada lakuan haiwan itu yang beradaptasi untuk mencari makan dan mencari kolam-kolam di mana yang dia boleh mendapat. Justru orang ramai dinasihatkan tidak membuat provokasi, mendekati, memberi makanan atau minuman atau mengambil gambar pada jarak terlalu dekat bagi mengelak haiwan ini merasa terancam. Pengusaha pusat peranginan atau rekreasi pula dinasihati agar memasang papan tanda amaran atau membina pagar di laluan haiwan berkenaan. Memerang haiwan separa akuatik ini dianggap jinak namun akan menyerang sekiranya merasa terancam atau menjadi agresif jika diprovokasi atau jika makanan yang diperlukan tidak diberikan. Justru sentiasalah berhati-hati, elak mendekati memerang sekiranya melihat kelibat haiwan ini berhampiran anda. Iswadiman Syamsuddin, RTM. Baik, paparan itu mengakhiri perkembangan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.